menarik petang ini. Anthony Loke minta Sanusi fokus majukan Kedah berbanding langkah Dubai. PAS tidak lagi guna logo PN di platform X selepas terlibat langkah Dubai. Aminuddin Harun ingatkan penjawat awam henti lakukan penyelewengan sebelum dicekup SPRM. Beberapa bekas pemimpin akan dipanggil berhubung dana 700 juta ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 4 Januari 2024 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siupok berkata, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor sepatutnya mengambil langkah memajukan negeri ditadbirnya dan bukan mengambil langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Tindakan pemimpin itu yang bercakap terus terang mahu mengganggu gugat kerajaan hari ini adalah tidak bertanggungjawab. Katanya, sepatutnya Menteri Besar Kedah itu fokus bekerja memajukan Kedah kerana telah diberikan mandat sebagai Menteri Besar, bukannya ambil langkah cawkit, alostar dan sebagainya. Beliau turut menyifatkan orang yang bercakap secara terus terang untuk membuat pelbagai langkah adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Sanusi yang yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan selain mendakwa pemimpin kerajaan perpaduan pada ketika ini ibarat takut pada bayang-bayang sendiri kerana tahu akan kehilangan kuasa pemerintahan. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional PN mempersoalkan keikhlasan pemimpin DAP Ngeh Ko Ham yang memohon maaf susulan kenyataannya mencadangkan bukan Islam dilantik ke jawatankuasa mengkaji perundangan syariah. Wan Saiful Wan Jan yang juga bekas Ketua Penerangan Bersatu mendakwa ia taktik lama DAP yang telah berlaku berulang kali. Dakwanya, pihak mereka akan melontarkan pandangan yang biadab dan mengancam perpaduan negara, kemudian dengan sambil lewa menarik balik atau memohon maaf begitu sahaja. Baru-baru ini Ngeh memohon maaf atas cadangannya agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Katanya, beliau tidak tahu bahawa jawatan kuasa itu dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kegagalan langkah Dubai menyaksikan hubungan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional PN dilihat semakin renggang. Terkini, PAS tidak lagi menggunakan logo PN di dalam platform X, sebaliknya menukarnya kepada logo PAS sendiri. Perkara itu dikongsi oleh aktivis media sosial menerusi ciapan di laman X yang berkata jika semalam pemimpin PAS Negeri Sembilan menyerang Ahmad Faizal Azumu, terkini akaun X menukar gambar dari logo PN kepada logo PAS. Langkah Dubai yang didalangi oleh beberapa bekas pemimpin negara untuk menjatuhkan kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal selepas ia tidak mendapat sokongan. Usaha untuk memujuk Premier Sarawak Datuk Seri Abang Johari untuk menjadi calon Perdana Menteri ditolak mentah-mentah olehnya. Menteri Besar Kelantan Datuk Nasruddin Daud turut memuji sistem pangkalan data utama PADU iaitu inisiatif yang dibangunkan Kerajaan Perpaduan. Dalam video yang tular di media sosial, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meranti itu berkata, data yang dianalisis PADU dapat mengenal pasti profil rakyat yang membolehkan subsidi kerajaan dapat disasarkan kepada rakyat yang benar-benar layak. Beliau yang juga Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Kelantan berkata, PADU dapat mengelakkan golongan yang berpendapatan amat tinggi dan golongan pendatang asing atau warga asing
daripada menikmati subsidi kerajaan yang sepatutnya hanya terhad kepada warga negara yang layak sahaja. Untuk rekod, padu yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lalu bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan yang memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan pengurusan data daripada pelbagai sumber. Selain pemantauan dan penilaian berkesan terhadap pelaksanaan dasar negara, padu yang merupakan pangkalan data yang berintegrasi dan berpusat mampu menjimatkan sumber secara signifikan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati kepada sesiapa yang suka membuang sampah merata-rata kerana beliau sendiri akan memburunya. Beliau yang juga Exco Melaka dan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu memuat naik videonya mengutip dan mengumpulkan sampah di kawasannya. Dr. Akmal turut menyelongkar plastik-plastik itu untuk mencari siapa yang membuang sampah mereka bukan di tempat yang sepatutnya. Terdahulu, Dr. Akmal menerusi laman Facebooknya mengeluh kerana beliau sudah membersihkan tempat itu pada waktu pagi namun masih ada yang membuang sampah di situ pada sebelah malam. Beliau turut berpesan akan terus memburu mereka yang bertanggungjawab membuang sampah merata-rata. Penjawat Awam Negeri Sembilan yang berniat untuk melakukan penyelewengan dan rasuah dinasihatkan supaya berhenti sebelum dicekup Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, SPRM diberi kuasa penuh untuk terus menyiasat mana-mana penjawat awam di negeri itu sekiranya ada yang terlibat dalam perbuatan tidak bermoral itu. Katanya, semasa pelancaran pangkalan data utama padu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berterima kasih kepada SPRM dan polis kerana begitu tegas kepada pelaku rasuah dan memberi kuasa penuh untuk menjejaki individu yang terlibat dengan rasuah dalam kementerian. Justru beliau sealiran dengan Perdana Menteri kerana jika ada yang sedang berniat atau sedang merancang untuk tujuan tersebut, lebih baik berhenti sebelum SPRM datang. Beliau turut menyeru penjawat awam supaya mengamalkan urus takbir yang baik, mengelakkan pembaziran dan mencegah ketirisan selain memastikan setiap ringgit hasil kerajaan negeri dibelanjakan mengikut keperluan. Beberapa bekas pemimpin kerajaan akan dipanggil selepas selesai semakan dokumen penting berhubung isu membabitkan penggunaan wang sebanyak 700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Pengarah Kanan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Syamuddin Hashim berkata, setakat ini tiada lagi mana-mana bekas pemimpin kerajaan dipanggil untuk kes tersebut. Katanya, mengenai bila mereka akan dipanggil, itu bergantung kepada kecepatan pengumpul semua dokumen berkaitan. Mengulas mengenai siapa bekas pemimpin yang akan dipanggil, Syamuddin berkata, perkara itu masih lagi dalam siasatan dan tidak boleh didedahkan buat masa ini. Selasa lalu, media melaporkan SPRM telah pergi ke Kementerian Keuangan MOF dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat serta mendapatkan dokumen berkaitan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.